Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesra. Bersua sekali ini bersama dengan Cikgu Shima. Hari ini Cikgu Shima mau buat video berkaitan tentang bahasa Melayu semester 1, iaitu fokus sejarah perkembangan bahasa Melayu. Walaupun tajuk di sana itu sejarah perkembangan bahasa Melayu dan fonologi, tapi Cikgu Shima fokus satu sahaja dahulu. Okey. Okey, seterusnya untuk itu Cikgu Shima kena betul-betulkan dahulu ni slide ni. Okey, seterusnya Cikgu Shima mau terangkan ini ialah Cikgu Shima punya unit Bahasa Melayu di Kolej Tingkatan 6 Kota Kinabalu, Sabah. Kota Kinabalu, Sabah. Okey. Okey, kita lihat dahulu. Jadinya kalau kita lihat di sini dalam Kolej Cikgu ni ada 8 orang guru bahasa Melayu bertugas. Ini zaman-zaman boleh berdekat-dekat, sekarang tidak boleh dekat-dekat, kita kena patuh SOP lah. Okey, jadi hari ini perkongsian Cikgu Shima ialah di bawah ini ialah penelitian kolaboratif subjek STPM. Cikgu kongsikan sajalah. Okey, di bawah Akademi YouTuber Guru Malaysia yang membuat kelas dalam talian. Okey, seterusnya apa fokus kita hari ini? Fokus Cikgu Shima ni fokusnya ialah fokus tentang bahagian A, iaitu sejarah perkembangan bahasa Melayu dan asal-usul bahasa Melayu. Okey, jadi hasil pembelajaran yang kita harapkan, calon seharusnya dapat menjelaskan asal-usul bahasa Melayu, menerangkan konsep Melayu, mengelompokkan bahasa mengikut rumpun keluarga atau subkeluarga, dan menjelaskan hipotesis tentang tempat asal Melayu. Okey, jadi kita lihat, boleh nampak di sana. Okey, seterusnya kita lihat pula analisis kertas soalan peperiksaan STPM 2015 hingga 2020. Jadi berdasarkan analisis yang cikgu kongsikan itu, okey, pelajar boleh nampak di sana analisis yang dimaksudkan ini meliputi tajuk subtopik konsep Melayu, salah sila bahasa Melayu dan juga hipotesis Melayu. Jadi hipotesis tentang tempat asal usul bahasa Melayu lah. Jadi kita lihat sana konsep Melayu tu hanya 2018-2019 sahaja keluar. Kemudian salah sila bahasa Melayu 2014, 2015, 2000 setiap tahun keluar. Tapi 2016 dan 2017 ada 2 soalan objektif keluar tajuk salah sila bahasa Melayu. Hipotesis tentang tempat asal bahasa Melayu tu belum pernah keluar. Okey, kita tengok asal usul Melayu. Okey. Asal usul Melayu ini, kalau kita lihat di sini, asal usul ini merujuk kepada definisi awal istilah Melayu. Jadi kita akan lihat bahawa secara umum penutur asli bahasa Melayu ini orang Melayu. Penutur bahasa Melayu pula berasal daripada kelompok manusia dinamakan Austronesia. Okey, dari mana kelompok manusia ini yang dinamakan Austronesia ini datang di mana, tinggal di mana? Okey, menurut pengkaji bahasa, mereka ini berasal dari daerah Yunan yang bergerak dalam 2 gelombang dan tinggal di Asia Tenggara. Sejak 2500 sebelum Masehi, mereka ini digelar sebagai Melayu Proto pertama, Proto. Sejak 1500 sebelum Masehi, ini dikenali sebagai Melayu Deutero 2. Okey, apa bukti? Kerajaan Melayu Champa telah wujud sejak abad kedua Masehi. Kini kerajaan itu dikenali sebagai Vietnam Tengah. Pernah sampai ke Vietnam? Cikgu Shima sudah sampai ke negara Vietnam sebelum PKP hari itu, sempat jugalah jalan-jalan.
Okey, bukti batu bersurat bertarikh 4 Masihi di Dong Yen Cha, Vietnam Selatan dikatakan menggunakan perkataan Melayu. Jadi kita jalan-jalan, pengkaji ni dapati bahawa ada bukti. Apa buktinya? Batu bersurat. Batu bersurat ni dulu orang tiada kertas, jadi orang menulis, membuat catatan dalam batu bersurat itu, pada batu bersurat itu. Jadi dikatakan ada perkataan yang naga-naga, uran-orang. Ini menunjukkan bahwa adanya Melayu nih, orang Melayu nih sudah wujud. Jadi, dikatakan tadi orang kelompok manusia Austronesia ini berasal dari daerah Yunan. Mana Yunan nih? Tengok Cikgu Shima sudah sediakan ni peta dia ni. Mana Yunan? Ini ialah peta negara China, Republic of China. Ini Zhenjiang, Xizang, ini ada Mongolia, Hubei, kemudian kita ada Sichuan. Inilah Yunan yang kecil ini. Jadi kononnya dikatakan orang Melayu datang dari daerah Yunan menyebar ke Asia Tenggara. Okey, baik. Kita lihat pula definisi awal istilah Melayu ini. Okey. Kalau kita lihat definisi awal istilah Melayu ini, okey, kita melihat bahawa istilah ini sebenarnya diambil daripada satu, kajian M. Ptolemy dalam buku dia lah. 2, kitab Hindu Purba Purana dalam catatan kitab Hindu Purba Purana. 3, buku catatan pengembara Cina. Okey, gambar orang Cina mengembara semasa zaman dinasti Tang. Ada tertulis di sana dikatakan wujud sebuah kerajaan Muluyu. Kesusastraan Cina pengembara Cina pula Kunlun mengatakan bahawa telah wujud pengembara Cina telah wujud bahasa Melayu kuno yang dituturkan oleh penduduk Nusantara Kunlun. Kalau catatan seorang rahib Buddha Aising pula, dia mengatakan bahawa Melayu ini merujuk dua kerajaan Melayu. Kita tahu rahib ni dia mengembara untuk menyebarkan agama kan. Jadi disinggah satu tempat ke satu tempat. Akhirnya dia mendapati Melayu ini sebenarnya merujuk dua kerajaan Melayu pada tahun 670 Masihi. Satu kerajaan di Sungai Batang, satu lagi kerajaan Sriwijaya di Palembang. Seterusnya adanya catatan pada patung Gangsa. Patung Gangsa di sana. Okay, kalau kita lihat patung Gangsa ini bertarikh 1286 Masihi di Padang Rokori, Batanghari. Kalau kita lihat di Batanghari, bahwa di belakang batu bersurat itu ada tercatat perkataan Malaya atau Melayu. Jelaskan bukti-bukti itu diberikan. Okey, seterusnya kita melihat pula definisi dari segi etimologi. Apakah definisi dari segi etimologi? Okey, definisi dari etimologi ini sebenarnya merujuk pada apakah definisi yang diberikan berdasarkan asal usul perkataan tu. Jadi pelajar kena faham dulu apa itu etimologi. Okay. Etimologi ini adalah satu cabang ilmu bahasa mengenai asal-usul perkataan tu. Dari mana perkataan tu berasal? Perubahan pada bentuk serta makna. Jadi di sini cikgu mengambil yang diberikan oleh Zubir Hasan. Perkataan Melayu berasal daripada perkataan Himalaya yang dipendekkan menjadi Melaya dan kemudian menjadi Melayu. Bahasa Sanskrit maksudnya Hima ni adalah kawasan yang bersalji. Alaya bermaksud tempat, jadi maksudnya tempat yang ada salji. Kalau dalam bahasa Jawa kuno, perkataan Melayu bermaksud mengembara. Melayu ni mengembara dari satu tempat ke satu tempat. Kota Melayu atau kerajaan Melayu merujuk perkataan Melayapura yang tertulis pada batu bersurat Bukit Gombak 1 di Sumatera Barat. Kalau pula Melayu ni dari segi etimologi yang lain ialah ekspedisi Melayu. Iaitu perkataan Melayu ni berasal daripada Pemelayu, penyerangan atau penguasaan terhadap negeri Melayu. Van der Tok, tokoh ilmuwan Belanda. Perkataan Melayu bermaksud menyeberang atau bertukar agama. Kenapa dikatakan bertukar agama? Sebab orang Melayu daripada menganut agama Hindu bertukar menganut agama Islam.
Buku sejarah, kalau yang mengambil kesusastraan Melayu komunikatif dalam Sula atau Sulalatu Salatin, perkataan Melayu ada pada nama sebatang sungai dinamakan sebagai Sungai Melayu. Akhir sekali, kita melihatlah pula definisi yang diberikan berdasarkan bangsa. Oke, kita lihat sebenarnya berdasarkan bangsa ni ada dua. Satu, berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, perkara 153. Satu lagi berdasarkan bangsa yang diberikan oleh UNESCO. Kita tengok dulu Perlembagaan Persekutuan, perkara 153. Kenapa wujud perkara 153 ni? Sebab mahu melindungi hak istimewa orang Melayu. Jadi, untuk memastikan siapa orang Melayu itu, maka dia diberikan definisi dengan merujuk pada orang atau warga negara Malaysia lazimnya berbahasa Melayu, mengamalkan cara hidup Melayu, dan beragama Islam. Bangsa Melayu ini terdapat di semenanjung Malaysia dan di tempat lain di rantau ini. Brunei, di Singapura ada, kemudian di Sabah pun ada, Melayu Sarawak ada. Kalau UNESCO pula, Melayu merupakan satu keluarga, bahasa yang sama, bertutur menggunakan bahasa sama, rupa bentuk fizikal hampir sama, kulit sawo matang, rambut lurus, tinggi, sederhana. Inilah dianggap sebagai bangsa Melayu berdasarkan UNESCO. Oke, Cikgu Shima berhenti di sini sebab Cikgu Shima tidak mau menyentuh salah sila bahasa. Biar kita belajar dahulu tentang definisi tadi. Kita sudah belajar definisi Melayu berdasarkan bangsa, definisi Melayu berdasarkan dari segi etimologi, definisi awal istilah Melayu, kemudian kita belajar konsep Melayu, dan kita tahu dikatakan Melayu ini datang dari daerah Yunan. Semoga apa yang apa yang cikgu terangkan ini difahami oleh pelajar sikit-sikit. Yang penting fahami dulu konsep Melayu, barulah kita masuk salah sila Melayu. Sekian sahaja dari Cikgu Shima. Semoga ilmu ini dapat dimanfaatkan bersama.